10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi bin Muhammad Zamli daripada HKR 115. Merdeka! 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 Pada minggu lepas, pihak UTM telah memberikan saya satu tugasan, iaitu tugasan refleksi diri. Di dalam tugasan ini, saya ingin membicarakan tentang penghayatan terhadap rukun negara. Rukun negara yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Apa yang kita dapat simpulkan daripada kepercayaan kepada Tuhan ini, semua pihak di dalam Malaysia, tak kira kaum, tak kira agama, tak kira adat resam, setiap kaum mesti ada kepercayaan dia sendiri, dan mereka mesti mempercayai Tuhan, kerana di dalam setiap agama mereka mempunyai Tuhan, dan di dalam setiap agama mempunyai pantang larang tertentu. Contohnya, di dalam agama Islam, kita telah dididik supaya bersopan santun dan dilarang melakukan perkara-perkara yang dapat merosakkan diri atau yang memudaratkan diri, seperti minum arak, merokok, berjudi dan lain-lain. Semua perkara ini telah dilarang di dalam setiap agama. Jadi, jika kepercayaan kepada Tuhan itu sangat kuat, maka kita akan dapat mengelakkan perkara-perkara ini daripada berlaku di dalam negara kita. Jadi negara kita akan menjadi aman, damai dan dapat menghubung eratkan silaturahim di antara kaum. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Kita tahu sejak daripada merdeka lagi, raja-raja Melayu di tanah air kita ini telah berusaha untuk memerdekakan negara kita. Raja-raja Melayu ini juga istimewa kerana negara kita terdiri daripada 9 orang raja-raja Melayu daripada pelbagai negeri yang ada di Malaysia. Kita dapat lihat bagaimana raja-raja Melayu ini dapat menyelesaikan masalah-masalah politik yang dilanda di dalam negara kita. Orang Melayu juga di tanah negara air kita sendiri juga tidak lari daripada Kesultanan Melayu, kerana orang-orang Melayu telah lama diperintah oleh raja-raja Melayu. Kita dapat lihat raja-raja Melayu ini sangat adil, dan kita juga perlu setia kepada negara. Kita janganlah jadi seorang yang pembelut kepada negara, sebab negara ini merupakan tanah air kita, tempat kita lahir, tempat darah kita jatuh. Di sinilah negara kita. Kita perlu mempertahankan negara-negara kita daripada anasir-anasir luar yang jahat dan tidak tahu apa itu artinya negara. Kesertaan pada raja negara ini sangat penting di dalam rukun negara, supaya rakyat-rakyat dapat memahami dan lebih menghormati apa itu raja dan negara. Yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan ini adalah sangat istimewa di dalam kedudukan ini di dalam negara kita. Perlembagaan yang dicipta atau yang dipersetujui oleh semua raja-raja Melayu ini sangat penting untuk dijaga, kerana ia menjaga hak orang Melayu dan menjaga keharmonian dan kedaulatan terhadap raja di negara kita. Perlembagaan ini sangatlah istimewa, dan kita dapat lihat banyak orang yang pada zaman sekarang ini ingin menentang perlembagaan, dan mereka tidak tahu pun apa itu perlembagaan sehingga mereka mahu menolaknya. Hal perlembagaan ini perlu ditegaskan di dalam setiap subjek sejarah di dalam buku teks Malaysia, kerana kita dapat lihat banyak perlembagaan ini telah dilanggar oleh orang-orang yang tidak memahami sejarah. Perlembagaan ini sangatlah cantik dan telah dipersetujui oleh raja-raja Melayu,
jika tidak ingin merdeka. Yang keempat adalah kedaulatan undang-undang. Undang-undang di negara kita ini, kita haruslah mendaulatkan undang-undang kerana undang-undang ini sangat penting di dalam keamanan di dalam sebuah negara. Jika tiada undang-undang, maka berlakunya huru-hara, pemberontakan, pembunuhan, pencurian yang sentiasa akan berlaku tanpa disabitkan kesalahan, tanpa dihukum. Maka undang-undang ini sangat penting. Di dalam negara kita yang di atas sekali merupakan agama, di bawahnya undang-undang. Maka undang-undang di negara kita perlu mengikuti agama. Apa yang agama sarankan, maka undang-undang itu perlu buat. Dan jika ada kesalahan-kesalahan yang kita tidak dapat ada di dalam agama kita, maka undang-undang, pihak-pihak menteri boleh membuat rang undang-undang supaya membuat undang-undang yang baru supaya negara kita menjadi lebih aman, supaya tidak huru-hara. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan ini sangatlah penting di dalam masyarakat kita kerana masyarakat kita majoritinya ialah masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu ini sangat terkenal dengan sikap sopan santun. Sikap sopan santunnya mengalahkan malu di taman. Sikap santun orang Melayu ini, kita sebagai rakyat Malaysia perlu menerapkan kesopanan dan kesusilaan ini di dalam kehidupan harian supaya orang dapat melihat negara kita ini penuh dengan sopan, santun. Walaupun negara kita ini berada di era negara pembangun, kerana kita dapat lihat kebanyakan negara yang sedang membangun, mereka menghadapi masalah kesopanan ini. Rakyat mereka menjadi sangat-sangat liar kerana tidak dipupuk. Kerana di dalam negara pembangun ini, kita diajarkan untuk bersaing di antara satu sama lain supaya mendapatkan tempat kita tinggi, tempat-tempat supaya kita berjaya suatu hari nanti. Tapi apakah kejayaan yang itu bermakna tanpa kesopanan? Kesopanan itu kita boleh lihat daripada masyarakat Melayu yang dahulu, bagaimana ketika mereka makan, ketika mereka berbual, ketika mereka melayani anak-anak, ketika mereka melayani tetamu, ketika mereka melayani pasangan mereka. Kita dapat lihat bahawa indahnya kesopanan yang dibawa daripada orang